Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 17 ingin menyampaikan kitab yang bertajuk Akidah Sanusiyah Matan Ummul Barahin. InsyaAllah saya akan menerangkan seberingkas mengenai biodata penulis kitab Ummul Barahin, iaitu Imam As-Sanusi. Nama penuh beliau Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi Al-Maliki. As-Sanusi daripada kabilah Sanusa bangsa Barbar Maghrib. Dikatakan keturunan beliau bersambung dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib daripada nenek sebelah bapanya. Beliau dilahirkan di bumi Talimsan, digelarkan juga dengan At-Tauhidi disebabkan kepakaran beliau dalam ilmu akidah. Beliau dilahirkan pada tahun 839 Hijrah. Kehidupan awal dan perjalanan ilmiah As-Sanusi. As-Sanusi dilahirkan pada zaman kegemilangan ilmu di Talimsan, dibesarkan dalam keluarga yang subur dengan ilmu agama. Ayahnya Al-Alim Yusuf bin Umar As-Saleh, seorang alim di kota Talimsan. Beliau memulakan pendidikan awal beliau dengan ayahnya sendiri. Dan seharian beliau tidak lari daripada ilmu dan kajian sehingga beliau tumbuh subur dengan ilmu dan amal. Beliau telah menuntut dengan begitu ramai alim ulama di kota Talimsan maupun di luar kota tersebut. Sekian, terima kasih. Bismillah, kita masuk pada sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Yang pertama, wujud, iaitu ada. Lawannya Adam, yakni tiada. Kemudian Qidam, iaitu azali. Lawannya hudus, yakni baru. Kemudian Baqa, yang bermaksud kekal. Kemudian lawannya Fana, yakni binasa. Kemudian Mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu berbeza dengan yang baru. Lawannya Mumasalatu lil hawadis, yakni serupa dengan yang baru. Kemudian Qiyamuhu binafsihi, iaitu berdiri dengan sendiri. Lawannya Ihtiyaju bi ghairihi, iaitu bergantung pada yang lain. Kemudian Wahdaniyah, esa. Lawannya Ta'adud, berbilang. Kemudian Qudrah, kuasa. Lawannya Ajzu, lemah. Kemudian Iradah, berkehendak. Lawannya Karahah. Kemudian Ilmun, mengetahui. Lawannya Jahlun, bodoh. Kemudian Hayyun, hidup. Lawannya Maut, mati. Kemudian Sama', mendengar. Lawannya Sumu, tuli. Kemudian Basar, melihat. Lawannya A'ma, buta. Kemudian Kalam, berkata-kata. Lawannya Bukmun, bisu. Yang tak ada dalam sifat-sifat tersebut tadi ialah sifat maknawiyah. Jadi semua tahulah sifat maknawiyah tu apa. Kemudian sifat harus bagi Allah. Harus pada Allah melakukan tiap-tiap yang mungkin, benda yang boleh ada dan tiada, atau meninggalkannya. Contoh, memberi ganjaran pahala kepada golongan yang taat. Baik, seterusnya saya Muhammad Hilmi bin Zakaria A184155 ingin menerangkan bahawa Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala telah mendatangkan dan membahaskan di dalam kitabnya bahawa sifat wajib bagi Rasul yang wajib kita ketahui sebagai seorang Muslim terbahagi kepada 4, iaitu pertama, siddiq, benar. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh, iaitu menyampaikan. Dan keempat, cerdas, iaitu fatanah. Imam Sanusi juga telah mendatangkan dalam kitabnya lawan kepada sifat wajib, iaitu sifat mustahil bagi Rasul dan Nabi, iaitu pertama, kizib, iaitu bohong. Kedua, khianat. Ketiga, kitman, iaitu menyembunyikan. Keempat, al-ghaflah, iaitu lalai. Ini merupakan 4 lawan kepada sifat wajib yang saya sebut tadi. Seterusnya, Imam Sanusi mendatangkan dalam kitab ini iaitu sifat jaiz, iaitu harus bagi Rasul. Para Rasul adalah sama seperti adat kebiasaan manusia biasa seperti sakit, makan, minum, tidur, berkahwin. Tetapi yang membezakan adalah martabat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Huraian 2 kalimah syahadah. Pada satu fasal yang khusus, Imam Al-Sanusi telah menghuraikan berkenaan 2 kalimah syahadah dan menjelaskan secara lanjut berkaitan 2 sifat ketuhanan yang mulia ini, iaitu Al-Istighna dan Al-Iftiqar. Kesimpulan intipati kaedah yang disusun kesemuanya terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun kalimah hurufnya sedikit, akan tetapi ia mempunyai makna yang luas, banyak dan mendalam untuk seseorang itu memahaminya. Perkara yang menarik di dalam kitab ini adalah Imam Sanusi menyebut sesungguhnya orang yang menyebut, yakni berzikir kalimah tauhid, akan dianugerahkan rahsia-rahsia dan keajaiban yang tidak terhingga sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehubungan dengan itu terdapat sedikit perbezaan perbahasan. Imam Sanusi telah meletakkan perbahasan istighna dan istiqrar dalam kandungan kalimah syahadah ini selepas beliau membahaskan sesuatu perkara tentang ilahiyat dan nubuwat, manakala Syekh Wan Ismail telah meletakkan perbahasan yang berkaitan istighna dan istiqrar ini sebelum perbahasan beliau mengenai hukum akal di dalam kitabnya. Syekh Wan Ismail ini merupakan seorang pengarang kitab Baqarah Al-Amani. Beliau meletakkan perbahasan keduanya dalam menerangkan definisi ketuhanan tersebut. Bagi beliau, definisi Tuhan merangkumi di dalam dua perkara yang wajib ada padanya, iaitu tupanan, yakni perkataan yang membawa maksud tumpangan yang diguna pakai oleh orang patani dan terkaya. Itu saja daripada kami. Syukran.